Now we move to the light emitted as photons. Kalau tadi dalam chapter subtopik pertama, light diserap sebagai photons, maknanya di situ konsep baru yang kita perolehi daripada topik sebelum ni ialah the energy of light. Tak boleh lupa. Okay. The energy of light ni okay, now we go to light emitted as photon. So, cahaya dipancarkan sebagai photon. Okay, sebelum ni, light is absorbed as a photon. Maknanya light tu kita anggap dia sebagai satu bundle diterima oleh elektron dan elektron ni terpancar keluar lah. Okay, dan konsep yang kita dapati ialah gelombang cahaya ni bersamaan dengan F. Kan? So, ini ialah faktor yang menyebabkan dia itu dikuantumkan lah. Kalau kuantuman cahaya tu digambarkan dengan HF ni. Okay. So, maknanya setiap cahaya pada frekuensi tertentu tu, dia datang dalam bentuk package HF. Alright. Okay, so sebelum ni juga kita tengok dalam photoelectric effect bahawa elektron kita ada cahaya datang. Okay. So, cahaya datang, okay, elektron keluar daripada metal surface. That is what we call photoelectric effect. Dan ini menunjukkan bahawa cahaya ini bersifat seperti zarah, which is dia punya satu zarah tu, dia punya banyak dia, satu package zarah tu ialah E sama dengan HF. Okay, so jikalah gelombang ini sebagai zarah boleh diserap, maka mestilah dia juga boleh dipancarkan sebagai zarah. So dia diserap sebagai zarah, satu package tenaga, dia juga mestilah boleh dipancarkan dalam bentuk package tenaga sebagai foton juga. Okay, jadi maknanya kita nak balikkan proses, maknanya kita boleh elektron kena kat metal dan dihasilkan tenaga energi cahaya dalam bentuk package. So ini photoelectric effect. Yang ini ialah apa yang kita panggil, kita boleh jelaskan ini salah satu daripada satu proses ialah kita panggil dia ialah penghasilan cahaya sinar X-ray melalui satu proses yang kita panggil sebagai Bremsstrahlung proses. Alright, so kita boleh jelaskan sifat cahaya sebagai foton melalui proses penghasilan sinar X, iaitu melalui proses Bremsstrahlung. Okay, so sekarang kita nak tengoklah macam mana X-ray ni boleh dijelaskan menggunakan konsep foton. Okay, so kita consider X-ray production by Bremsstrahlung process. Okay, kenapa saya sebut Bremsstrahlung? Sebab Bremsstrahlung ni ialah bahasa Jerman. So kalau nak sebut dalam pronunciation Jerman dia Bremsstrahlung. Okay, Bremsstrahlung ni, Brems ni maksudnya breaking, membreak, memperlahan, dan Strahlung tu ialah gelombang. Radiation, sinaran. So sinaran membreak atau breaking radiation. X-ray ni ialah gelombang elektromagnet yang paling, kalau kita belajar dalam GGO ataupun spektrum elektromagnet. Okay, kita ada yang tinggi X-ray, saya rasa tinggi sikit ialah gamma ray. Okay, so dia mempunyai tenaga yang tinggi, jadi frekuensi dia sangat tinggi. Alright, so dan dia ditemui oleh Röntgen. Ni pun sama, Röntgen. Dia O tu Röntgen. Röntgen ni dan dia ialah pemenang Nobel Prize yang pertama tau. Dia ialah pemenang 1901 rasanya, tahun 1901 terhadap penemuan X-ray, di mana dia secara historinya dia buat eksperimen. Dia ada filem, dulu kan ada gambar, ada filem kan, so dia ada macam terasa satu cahaya, tiba-tiba dia tengok ada efek dekat filem tu, efek apa ni, so dia tak tahu, jadi dia bagi nama dia ini cahaya X. Sebab dia tak tahu, so cahaya X, so sampai namanya dia nama X-ray, sebab cahaya yang dia tak tahu mana tu X, tak tahu cahaya apa ni X, so cahaya X ni. Tapi dia cakap bahasa Jerman lah sebab dia ni orang Jerman. Okay,
Lepas tu kan, actually X-ray ni dekat negara-negara lain dia tak sebut X-ray. Contohnya di Jerman sendiri disebut sebagai Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlung maksudnya radiation sinar X lah. Dia tak sebut X-ray, dia sebut Röntgen. Dalam bahasa dia disebut Röntgenstrahlung. Sinar X, sinar Röntgen. Sama juga dalam bahasa Jepun, disebut sebagai Röntgen hikari. Cahaya Röntgen. So X-ray ni sebabnya saya rasa lah sebab kita ni guna bahasa Inggeris. Dia kan British kan. So British ni actually dia tak suka lah nak guna nama Röntgen ni sebab Röntgen ni orang Jerman. Jadi ni ada dari segi sains lah, sejarah sains, maknanya dia tak suka saintis apa tu Jerman ni tak nak guna lah perkataan Röntgen tu, nanti kan popular pula kan Röntgen ni. Okay, so dulu punya hal lah ni. Okay, so apa macam mana dia buat ialah dia ada katod kan, elektrod lah. Elektrod lah, macam satu tungsten lah, metal. Okay, dia panaskan. So bila panaskan elektron akan loose. Elektron akan loose dalam structure dia. So semua tergedik-gedik sebab panas sangat. Okay, so dia tak keluar lagi, elektron tu tak keluar lagi, tapi dia bersedia untuk keluar daripada metal tu sebab dia panas sangat ni, tak tahan ni. Okay, macam kita punya dalam kelas tak tahan panas sangat, kita keluar dari kelas kan, macam tu. So elektron tu panas sangat, dia bersedia untuk keluar. Okay, elektron ni dia punya charge negatif kan, jadi dia ada anode kat sini, satu metal electrode. Dia tak semestinya metal lah, electrode yang positif. Tapi sebenarnya dia tak positif lagi. Kalau tak buat apa-apa, kalau kita tak pasangkan bateri, dia masih lagi bukan kathod dan masih lagi bukan anode, dia masih lagi neutral, okay? Neutral electrode. Tapi bila kita pasangkan kepada bateri ataupun sumber voltine yang ini positif, maka dia akan jadi positif, ini akan jadi negatif. Okay, so dia akan menjadi kathod dan dia akan jadi anode. So oleh sebab dia bersifat negatif, maksudnya dia ni cenderung untuk keluar, expel. So si kathod ni akan expel elektron. So bila dia expel elektron tu nak pergi mana? Elektron tu tak tahu nak pergi mana. Jadi dia akan sepai kot. Tapi kalau kita letak elektron anode, maksudnya dia akan dapat sense. Because this is positive and the electron itself is negative, so dia akan suka lah. Dia akan pergi ke sini. Dia akan tembak terus ke anode. Okay, so kalau dia punya voltan ni tak kuat kan, so dia akan terbang perlahan lah, kena anode kan. Lepas tu bila dah masuk dalam ni, elektron ni akan mengalir kan. So bila mengalir akan jadi arus lah, current. Okay, so kalau kita kuatkan voltan ni, kuat gila, so ada medan elektrik yang kuat, so dia akan pump semakin, dia akan accelerate. So dia akan accelerate dan bombat kan, bombat ke to this anode ataupun melanggar anode tu, menyebabkan terhasilnya sinaran. Dan sinaran ni wavelength dia sangat pendek, iaitu dalam sekitar 10 kuasa negatif 9 sehingga lebih kurang 10 kuasa 12 negatif 12. So kecil lah, sangat pendek dia punya wavelength dia. Okay, so kita belajar juga V sama F lambda kan, V sama dengan F lambda, dan laju cahaya dalam vacuum, dalam tube vacuum. So dia punya laju cahaya dia ialah C equal to F lambda. Okay, so kalau frekuensi dia tinggi, so maknanya wavelength yang keluar tu ialah sangat pendek kan. Okay, kenapa vacuum? Kenapa tak boleh buat dalam air ke, dalam air sirap ke? Okay, so kalau ada vacuum, kalau ada zarah-zarah lain, kemungkinan elektron akan berlanggar dengan zarah-zarah tu, dan zarah tu akan terion lah mungkin kan. Tapi so dia akan mengganggu lah, maknanya tenaga akan dipindahkan kepada zarah-zarah lain, molekul-molekul udara yang ada dalam tu. Jadi benda ni kena dilakukan di dalam vacuum supaya tak ada apa yang mengganggu perjalanan elektron itu. So dia akan melanggar kepada anode ni, lepas tu dia menghasilkan sinar X-ray. Okay, satu sinar lah, sinar X-ray. Saya tak tahu, si Röntgen tak tahu. Jadi macam mana X-ray ni boleh terhasil? Okay, so kalau kita ikutkan pemahaman yang lama,
kita fikirkan bahawa hasil X-ray yang terhasil ni wavelength dia ataupun frekuensi dia tu tak kisah. Semua frekuensi boleh keluar. Tak ada masalah. Kalau ini pemikiran yang sebelum ni lah, pemikiran sebelum photoelectric effect ni. Okay. So, tapi kan kalau awak tengok sebenarnya photoelectric tu 1930-an dan X-ray ni dulu. Okay, tapi masa orang buat X-ray ni, diorang tak tahu macam mana nak explain. Macam mana boleh dia nak explain penghasilan tenaga penghasilan cahaya ni. Alright, so kita tengok hasil daripada eksperimen ni. Okay, ni ialah contoh hasil yang diterima daripada penghasilan X-ray. Katakanlah tadi tu kita letakkan ini voltan accelerating voltage. So katalah voltan dia tu kita letakkan 20 kV. So elektron X-ray yang terhasil dia punya bentuk dia macam ni. Okay, ini ialah untuk voltan yang lemah. Kalau kita kuatkan lagi voltan dia akan jadi tinggi macam ni. Lepas tu dia shift ke kiri. Okay, lepas tu semakin kuat voltan tu, semakin banyak semakin banyak elektron actually. So sebab ni ialah intensity ialah berapa banyak cahaya yang terhasil. Intensity berapa banyak cahaya yang terhasil. Okay. Dan kita boleh menggunakan konsep foton, kita boleh anggap dia ialah berapa banyak foton yang terhasil. Sebab kita intensity ni menggambarkan berapa banyak elektron yang terhasil. So maknanya lagi banyaklah elektron yang foton yang akan terhasil. So itu ialah pemikiran menggunakan konsep foton. Tapi kalau kita gunakan konsep yang sebelum iaitu klasik, kita tak boleh nak explain kenapa frekuensi bentuk dia macam ni. Sebab kalau ikutkan yang lama, pemikiran lama, okay, sepatutnya graf dia seperti ini. Maknanya okay, semua gelombang ada. Semua panjang gelombang boleh ada. So dia tak ada restriction. Tapi apa yang kita dapat daripada eksperimen, kita dapat bentuk dia macam ni. Seolah-olah ada height kat sini, ada limit, ada height. Okay. So, kita tengok apa yang berlaku di dalam anode tadi kan, dalam metal anode tu. So, elektron tadi tu dipecutkan, okay, dia pecutkan dalam voltage V. Okay, kita pecutkan, lepas tu dia dah sampai anode tu, dia akan melalui ruang-ruang di antara proton tu kan. So ni proton lah. So dia akan straight. Okay, oleh sebab ada proton kan, dia kan sedang memecut. Okay, dia memecut, lepas tu ada tarikan daripada nukleus tu, dia macam okay, dia break. So mana acceleration, dia ada deceleration kan, so dia break dan dia tukar arah. Dia tak boleh berhenti terus sekarang. Dia tak boleh berhenti terus sebab dia laju sangat ni. Dia very high energy. So dia tak boleh nak break. So dia akan perlahan. So dia tak akan straight, dia tak akan break dan straight sebab dia sedang ditarik kan. Dia sedang ditarik oleh positif. So dia akan break dan pergi deviate. So that's why kita panggil dia Bremsstrahlung radiation, radiasi breaking radiation. So dia break. So bila dia break, maksudnya mestilah ada tenaga yang hilang. Okay, kalau kereta, kita bawa kereta, kita break, tenaga hilang macam mana? Dalam bentuk heat. Kan? Ada heat yang hilang. Tapi dalam kes ni, yang hilang tu dalam bentuk radiation, which is X-ray lah. So X-ray. So energi yang diperolehi oleh proton ni E sama dengan QV. Ini ialah electrical energy yang ada pada proton ni. So dia bersamaan dengan half mv square, which is dia punya kelajuan, dia punya velocity lah. So dia akan, bila dia bergerak, dia ada kinetic energy. Kinetic energy dia sama dengan potential dengan electrical energy yang dia dapat daripada voltan ni. Okay, so radiation yang keluar ni, energi dia bersamaan dengan menggunakan konsep foton, kita dapati energi dia ialah HF. HF lah kan.
So bersamaan dengan sebab C sama dengan F lambda. So kita boleh F ni kita boleh ubah dia kepada HC per lambda. Okay. So dia so apa yang dia dapat daripada proton ni, daripada pecutan ni, itu yang dia akan pancarkan. Okay, so itu yang kita dapat kat sini. Q iaitu electron charge, kan, electron charge. V ialah pecutan voltan, okay, sama dengan HF lambda ni kan, which is ini yang diperoleh daripada pecutan daripada voltan tadi tu. Lepas tu ini ialah HF. Next, satu dulu, HC per lambda. Okay, so kita tengok F dengan lambda ni berkadar songsang kan, berkadar songsang. Okay, jadi kat sini menunjukkan bahawa frekuensi semakin frekuensi makin tinggi. So higher, paling tinggi. So frekuensi paling tinggi dekat sini lah. Okay, paling tinggi ke sini. Maknanya X-ray yang keluar paling tinggi ialah dekat sini lah. Dekat paling ke sini. So bertenaga tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok kepada 50 kV ni, kalau kita letakkan kat sini 50 kV. Okey, so kalau kita bagi dia paling elektron ni, kalau kita tembak kita pecutkan dia kan. So paling banyak tenaga yang dia boleh keluar ialah HF maximum. Okay, maknanya ini akan jadi completely break lah, completely stop. Okay. So kalau elektron ni completely stop, boleh ke elektron tu stop? Boleh tahu nanti. Dia ada chapter yang next nanti ataupun dalam course lain nanti. Okay. So elektron tu boleh berhenti dan dia ada proses lain yang berlaku. Boleh berlaku proses lain dalam ni. Tapi kita consider lah, maknanya dia berhenti, maknanya semua gelombang, semua tenaga elektrik yang diperolehi ini ditukarkan ke dalam bentuk cahaya X, sinar X, which is HF maximum. Okay, so ada maximum energy yang dia boleh dapat lah. Okay, so kalau F maximum ini adalah lambda min untuk 50 kV, maknanya F maksimum kat sini, F maksimum lah, F maksimum. Okay, maknanya mustahil lah, okay, mustahil untuk tenaga yang keluar ni lebih tinggi daripada tenaga yang dia diterima. So itu ialah konsep di mana semua tenaga yang diperolehi daripada elektron tu, daripada electrical energy tu dikonvertkan kepada sinar dengan maksimum value. So ini bertentangan lah dengan apa yang dipelajari, apa yang kita faham dari segi logical, classical physics. Sebelum ni maknanya semua cahaya boleh, tak kisah pun, maknanya dia tak ada limit pun kan, tak ada limit lambda. Okay, tapi bila dia dapati ada limit lambda dan dia pula tu match pula tu dengan HF ni, dia match pula dengan formula ni pula. So formula ni menunjukkan bahawa cahaya tu ialah zarah. Seperti Zarah lah, bukan Zarah lah, seperti Zahra. Zarah. Zahra je tak habis-habis. Okay. So kalau kita gunakan voltan yang lebih rendah, maknanya tenaga yang paling tinggi yang dia boleh dapat ialah dia punya lambda dia akan panjang sikit, which is energy dia kecil. So semakin panjang lambda, semakin kecil tenaga, semakin rendah frekuensi lah yang akan keluar daripada sini. Okay kan? Macam tu. So jadinya kenapa ada banyak kat sini kita fikir kenapa ada banyak elektron, foton. So foton banyak dan banyak kat sini. Okay. So okay, ada juga foton yang mungkin deviation dia kurang sikit kan, kurang, dia macam pergi je, berlalu je kan, selamba je keluar, which is kat situ bila elektron selamba dia keluar, maknanya dia punya radiation dia keluar juga sikit, tapi dia punya lambda dia panjang lah, dan maknanya E dia kecil, tenaga foton yang keluar daripada
proses break yang kurang sikit ni, dia akan jadi sikit, energi dia sikit, energi X-ray tu sikit, jadi F dia akan jadi kecil juga, rendah dalam dah. So dekat bahagian sini lah. Bahagian ni ialah bahagian X-ray yang bertenaga rendah. Ini yang bertenaga tinggi. Okey, dan kebanyakan daripada foton akan mempunyai tenaga, kan, maknanya banyak tenaga, maknanya dalam banyak-banyak, dalam banyak-banyak elektron kan, ada elektron yang main lalu je. Ada yang break sampai dia berhenti, which is dia akan jadi kat sini. Ada yang akan macam main lalu je kat sini. Tapi most of it akan di antara kedua-duanya, which is bahagian ni. Macam tu kita nak fahamkan dia. So dalam banyak-banyak elektron tu ada yang akan break. Okay. Dan ada yang akan macam selamba je lalu. Dan most of them akan, so kita akan tengok bahawa dia ialah probability untuk benda tu berlaku lah. Ada kebarangkalian. Jadi kebarangkalian yang paling tinggi ialah semua kebanyakannya akan membreak dan menghasilkan tenaga X-ray yang bertenaga di antara sini hingga sini. Kita pergi kepada next slide, which is the application of X-ray. Okay, X-ray ni si Röntgen tu, Pakcik Röntgen, Wilhelm Röntgen tu sebenarnya dia pun meninggal lah, mati sebab kajian dia. Sebab pada masa tu tak tahu X-ray tu bahaya. Dia tak tahu pun X-ray tu bahaya. Sebenarnya X-ray tu bahaya. So dia buat eksperimen, dia letak tangan dia lah, dia ambil gambar lah semua kan. Jadi menyebabkan dia ada kanser ke apa, tak, maknanya rosak lah sel biologi dia. Sebab X-ray ni bertenaga tinggi dan dia boleh mengubah DNA sel, dia boleh menyebabkan mutation sebab DNA tu boleh break disebabkan oleh X-ray ni. Okay, jadi dia pun meninggal lah disebabkan X-ray dia kajian sendiri kan. Okay, so kita sebab tak tahu masa tu, jadi X tak tahu sinar apa ni, tak tahu kan. Okay. Tapi kalau kita gunakan dos yang rendah, is okay. Tapi tak boleh selalu buat X-ray ni, tak boleh selalu tau. So that's why bila buat medical check up tu dia nak tanya bila paling last. Sebab bila paling last ambil, sebab kita punya sel ni memerlukan masa untuk membaiki diri dia. Jadi X-ray ni digunakan dalam medical lah terutama. Tapi sekarang ni X-ray pun dah kurang tau. So ada teknologi lain yang lebih selamat dan lebih canggih. Okay, so contohnya ada orang, okay, kita ada plate, kita ada filem lah, kita ada filem. Warna dia warna coklat kan. Okay, ini ialah cahaya. Ini ialah setup yang sama macam tadi tu, which is penghasilan elektron kan. Tapi kat sini dia ada plate positif lah, positif. So ini ialah nanti kan ada elektron. So elektron tu tembak kat sini, jadi dia akan hasilkan X-ray. Silap. Seperti silap je. Positif kan. Okay, so adalah cara dia. Tapi yang penting yang keluar ni X-ray. X-ray keluar, dia masuk ke dalam, menembusi kita punya tubuh ataupun bahagian yang kita nak X-raykan dia tu. Dan tubuh kita ini dia menyerap X-ray ni maknanya ada X-ray yang tak lepas, ada X-ray yang lepas. Okay, yang lepas akan kena pada filem dan kita akan nampak dia hitam lah. So hitam. Sebab dia lepas, dia hentam filem ni, so filem tu terbakar. Macam tu lah, dia terbakar lah, dia ada proses kimia kat situ. X-ray akan lalu, yang lalu akan nampak hitam, yang tak lalu akan nampak putih. So ada bahagian-bahagian tertentu yang akan serap, jadi kita akan nampak lah hitam putih. Hitam putih ada bahagian yang banyak, ada grey sikit, ada putih. So putih yang sepenuhnya ni ialah yang diserap sepenuhnya. Kan, kalau yang kurang sikit, so dia ada grey-grey. Jadi dia akan nampak kan tubuh badan dalam kita. So itu ialah penggunaan X-ray lah. Walaupun dia bahaya, tapi ada benda sisi yang baik. Tapi dah tak boleh selalu lah. Okay, kita tengok kepada contoh. Contoh kat sini, elektron dalam X-ray tube. X-ray tube tu yang tube tadi tu, which is tadi kita ada thermionic. Kan, kita ada anode. Ni lepas tu dalam tube ni dalam tube vacuum.
Okay, so dia ada potential difference di antara dua ni ialah 10 kilo. So kita baik bila kita buat soalan ni, kita lukiskan balik. Kita imagine the situation. Dan kita keluarkan semua maklumat yang ada. If an electron produce one photon on impact with target, what is the minimum wavelength? So electron akan keluar, dia pergi bremse teralungkan dekat dalam ni, akan hasil wavelength macam tu kan. What is the minimum wavelength of the resulting X-ray? So another way, saya macam susah sikit nak faham minimum wavelength, kita boleh tukar kepada what is the maximum frequency. So dia akan equivalent to the maximum frequency. Tapi janganlah cari maximum frequency, so cari wavelength kan. Cuma saya nak fahamkan situasi ni, kita nak cahaya yang paling tinggi, energi yang paling tinggi dia boleh dapat, which is energi yang paling tinggi sama dengan HF max. Daripada situ barulah saya fahamkan, okay, F max sama dengan SC per lambda min. Okay, so semua cahaya, semua semua tenaga QV, which is ini samanya ialah sama dengan tenaga yang dia dapat, which is QV sama dengan HC per lambda min. Artinya semua tenaga daripada elektron dipindahkan dalam bentuk light, X-ray light kan. Okay, QV sama dengan HC per lambda min. Okay, so Q ni ialah electron charge kan, electron charge. Dan this is voltage ni, kita adakan voltage tadi kan 10 kilo, tukar kan. Lepas tu sama dengan Planck constant tu. So saya tak sebut Planck kan, sebab Planck ni pun orang Jerman juga, dia Max Planck. Disebut dalam bahasa Jerman ni Max Planck. So Max Planck is 6.6 ni, so kat sini ada kan. Okay, dah ada. Lepas tu C ialah gelombang, panjang gelombang, wavelength in the velocity of light in vacuum. Okay, so kita bawa pergi bawah lah. Kita boleh bawa pergi bawah. Kita nak dapatkan apa tadinya, lambda. Lambda ni buat di atas. Jadi kita dapatlah macam ni. Lambda mi, ni masukkan nilai dia semua kan. So, oleh sebab dia ialah lambda, maka lambda ni dia punya unit dia mestilah meter. Tapi biasanya dalam sains, bila sebab dia terlalu kecil, kita convert dia dalam bentuk yang senang kita nak make sense lah, dalam bentuk nanometer. Okay, so that's why nanoteknologi bermaksud penggunaan dimensi gelombang dan juga partikel pada saiz nanometer. Kalau biologi dia biasa guna micrometer kan. So dalam bidang-bidang tertentu kita gunakan unit-unit yang bersesuaian. Okay, tapi kalau biar macam ni okey juga kan, cumanya ini lebih baik. So tapi maka sama je. Saya takut biasanya awak tukar, awak jadi salah pula kan. So biar kamu okey. Sebenarnya kita kena tahulah dia sama dengan nanometer macam ni Okay, so that was for the X-ray production by Bremse Takalum. Dia menunjukkan bahawa menggunakan konsep foton di mana cahaya itu tenaga daripada elektron tu diserap dan dia menghasilkan certain amount of energy of light dalam bentuk photon. Okay, so what we get back, we give back. Apa yang kita dapat, kita boleh bagi balik. So dia macam package lah, So elektron hasilkan cahaya dalam kes ini. Alright.